Jadi kemarin yang ada yang bilang Malaysia tidak mempunyai kendaraan jentera berat seperti apa, nih sekarang ini udah ada nih. Yang direka di Malaysia, dibuat di Malaysia, dipasang di Malaysia Nah, kan oleh orang Malaysia. mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang dia ingin diekspor, bukan hanya digunakan di dalam negeri saja guys ya. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, diberkati hidupnya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kedengaran gak? Cuy masih dalam suasana hari kebangsaan, hari kemerdekaan guys, yang dimana itu kemarin itu meriah banget cuy. Meriah banget, bahkan kita yang nengok dari TV aja reaction ini gila bos, meremang berdebar gitu ya. Apalagi kalau datang langsung dan bisa melihat secara real ya, deruman-deruman engine-nya, deruman pesawatnya, padu banget itu pasti ya. Dan antusias warga di sana itu yang aku respect banget, serius. Gila men, dari pukul 7 cuy, 7 malam nih ya, udah nyampe di sana untuk menyaksikan secara langsung. Respect. Ya mungkin memang kebanggaan tersendiri dong ya. Pasti orang Malaysia juga bangga bisa menghadiri secara langsung, bisa nampak aset-aset negara, bisa langsung tengok di depan mata ya, yang di Pertuan Agung dan Perdana Menteri dan staf-stafnya juga, menteri-menteri banyak kan ya. Jadi luar biasa, keren banget. Itu aku salut banget guys ya. Kalau di Indonesia di istana itu kita nggak bisa masuk cuy, nggak bisa lihat ya. Kalau di IKN kemarin malah jauh banget guys ya. Kalau di Jakarta pun kita bisa tengok daripada jauh, dan ada di Monas itu nanti ada layar besar itu untuk tengok secara langsung gitu loh guys ya. Dan di sini ada salah satu requestan daripada teman-teman semuanya, ini cukup menarik ya, masih mengenai ketenteraan juga. Jadi seperti apa videonya? Oke guys, ini channel daripada Carita TV ya, link ada di description. Tak perlu blank masa lagi, langsung aja kita gas. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dunia otomotif bukan hanya terhad kepada kenderaan penumpang, kenderaan komersial dan yang trending sekarang, kenderaan elektrik. Malaysia mempunyai banyak peluang dan bakat-bakat tempatan untuk menjadikan ia pusat otomotif global. Saya berada di Sendayan Tech Valley, tak berapa jauh daripada Seremban. Lokasi ini juga ialah kilang baharu MILDEF International Technologies. Dan di MILDEF ini, mereka ialah sebuah syarikat otomotif yang mempunyai kepakaran untuk menghasilkan produk daripada lakaran di atas sekeping kertas kepada produk sebenar yang siap sedia untuk bergerak ke medan tempur. Jap guys, apakah ini dia membuat jentera ya, yang untuk tentera dibuat di Malaysia coy? Yang kemarin yang bilang nih ya, yang Jiran bisa buat kapal selam, bisa buat kendaraan tentera, dan ini Malaysia juga bisa nih ya. Aduh, baru tahu guys. Oke lanjut ya. Keren banget nih, bisa masuk segala medan kalau kereta ini cuy ya. Oh ini lebih canggih nih. Aduh, ada tank. Ada berapa jenis ini? Sejarah awal MILDEF di mana mereka memang memberikan fokus kepada MRO. Kegiatan MRO iaitu maintenance, repair dan overhaul. So apa yang mereka lakukan ialah untuk kenderaan-kenderaan lama ini, mereka baik pulih, mereka upgrade, naikkan taraf supaya ia boleh digunakan balik nadi yang baru yang lebih bagus. Tetapi MILDEF juga terkenal dengan produk-produk mereka yang tersendiri. Bersama dengan saya ialah Amali Firdaus, jurutera bahagian R&D untuk MILDEF International Technologies, dan kali ini kita akan bercerita tentang produk-produk mereka sendiri. Yang ni adalah rentaka. Rentaka, dan fungsi dia ialah? Fungsi dia adalah armored personal carrier. So dia membawa anggota keselamatan. Berapa ramai yang boleh muat dalam ni? Kita boleh muatkan seramai 8 orang. 8 orang. Dan yang ini memang direka 100% oleh MILDEF Technologies. Okey, Tarantula. Fungsi tarantula pun sama, ATC, pelbagaikan varian dia dah. Pelbagai fungsi. Betul. So yang ni berat dia berapa yang ni? Yang ni 12 ton. Dan dia menggunakan kerangka leather frame. Leather frame. So yang ni level protection dia standard level. Ini ialah Adnan M113 kita. M113 Adnan kereta perisai. Kereta kebal. Tetapi yang ini menggunakan Perisai. Caterpillar track. Betul, Caterpillar track. Adnan ni
servis dalam tentera darat selama 18 tahun. 18 tahun. Kita dah upgrade keseluruhan lah. Dari Breitling, kita dah upgrade double pin. Enjin dan transmisi menggunakan sistem yang baru. Keseluruhannya kita dah upgrade ke RCWS lah. Dan ini juga satu fakta yang menarik. Antara projek pertama MILDEF semasa mereka bermula ialah terlibat di dalam kerjasama menghasilkan thread link double pin ini. The Caterpillar Track ini, mereka terbabit dalam usaha untuk menghasilkan produk ini dan ia bukan setakat untuk kegunaan Malaysia saja, diekspor ke seluruh dunia. Dan yang ini ialah Tarantula generasi kedua. So, Amali, apa beza utama dia? Kita boleh lihat kat sini adalah dia menggunakan monocoque. Rangka monocoque. Macam kita lah. Macam kita. Mana tak ada ladder frame? Tak ada ladder frame. Fungsi dia boleh APC juga. Dia boleh peninjau juga dalam keadaan ready to operate lah. Peninjau. Peninjau. Yang macam sesungut ni apa ni? Ini adalah wire cutter. Wire cutter, pemotong dawai lah. Dawai. Apa-apa halangan yang akan dihadapan tu, dia akan potong. Yang terbaru lah daripada Tarantula. Yang terbaru. Semasa Tarantula dilancarkan, nama MILDEF terus gah ke seluruh negara dan juga dunia. Ada juga yang kata Tarantula ni sebenarnya ialah produk saduran, a rebatch produk. Tuduhan itu semuanya salah. Ini ialah kerangka Tarantula yang direka di Malaysia, dibuat di Malaysia, dipasang di Malaysia oleh orang Malaysia. Dan mereka menggunakan train kuasa daripada transmisi dan enjin komersial. Kenapa? Supaya mudah untuk mencari alat ganti. Ini adalah High Mobility Light Tactical Vehicle. Kenderaan taktikal. Fungsi dia, APC, semuanya. Beza dia dengan Tarantula, dia light. So dia tetap untuk membawa anggota keselamatan, tetapi dia lebih compact dan lebih lincah. Ni berat dia ni berapa ni? Berat ni 8 tan tan, dan menggunakan monocoque chassis juga. Ini ialah apa yang telah dihasilkan oleh MILDEF, anak tempatan. Untuk kenderaan penumpang, kita ada ujian pelanggaran NCAP seperti apa yang dilakukan oleh ASEAN NCAP. Tetapi untuk kenderaan militeri, mereka ada STANAG, NATO Standardization Agreement, level of protection, perlindungan untuk penumpang dalam bagi kenderaan-kenderaan seperti ini. Amali, yang apa yang saya tengah lihat sekarang ni, sebab saya nampak macam besi ni terkoyak ni. Kenderaan ni telah melalui ujian letupan sebanyak 6 kilo periuk api. So kita letakkan di bahagian belakang hadapan tayar, seolah-olah kereta ni sedang melalui kawasan yang mempunyai periuk api. Dia lulus dari cermin, plate body dan letupan. So ujian ini level yang keberapa yang ni? Yang ni level 2. Level 2. Mana peluru saiz berapa tu? 7.62 mm. 7.62 mm. Dan yang ni boleh kita naikkan lagi tak level ni? Kita boleh up to level 3. Kilang baru MILDEF ini cukup besar. Tempat ini luasnya lebih daripada 140,000 kaki persegi. Bangunan di dengkil itu masih lagi beroperasi dan menempatkan unit reka bentuk dan juga R&D. Fasiliti MILDEF di Sendayan ini ialah sebuah kilang yang lengkap untuk menghasilkan jentera-jentera khusus. Dan kerana itu, ia mempunyai peralatan yang sememangnya unik. Contohnya, laser cutting machine yang sebesar ini yang mampu memotong lapisan keluli sehingga setebal 22 mm. Saya kira di dalam negara kita, ini merupakan satu-satunya laser cutting machine yang sebesar ini. Modalnya udah berjuta ini je. Apa yang diorang tengah pasang sekarang ni ialah metal bending machine untuk kepingan keluli yang lebih tebal. Semakin canggih produk mereka, semakin canggih juga peralatan yang mereka perlukan. Dan MILDEF membuat satu pelaburan besar dengan kelengkapan-kelengkapan besar seperti ini. Pelaburan. Sebab mesin dia besar-besar banget. Produk-produk MILDEF semakin lama semakin besar dan semakin kompleks. Kerana itu, mereka memiliki spraying booth, bilik mengecat yang bukan setakat besar tetapi cukup moden. Besar dong. Sebab yang dibina kereta besar-besar. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai bilik khusus untuk sandblasting. Juga sebesar spraying booth ini. Selalunya aku tengok kenderaan prestasi saja dia letak atas dyno. Hari ini saya melihat sendiri kenderaan militeri seperti ini dyno juga, atas dyno. MILDEF
mempunyai kemudahan seperti ini untuk kenderaan-kenderaan yang mereka hasilkan. Selain daripada jentera dyno itu, MILDEF juga mempunyai fasiliti untuk membuat ujian brek, ujian penggunaan bahan api dan juga ujian pelepasan asap exhaust. Ini ialah jentera terbaru daripada bomber, USAR, Urban Search and Rescue. Apa yang dilakukan di sini ialah sebuah truk biasa supaya mudah untuk diselenggara dan kemudian di-customizekan, ditambah dengan kelengkapan-kelengkapan sesuai dengan fungsi dia sebagai kenderaan penyelamat bomber. Yang ini akan memudahkan bomber untuk menyelenggara kerana barangan-barangan komponen yang diperlukan ada di dalam Malaysia dan segala kerja customization ini, transformasi ini dihasilkan oleh MILDEF. Respect MILDEF. Kewujudan kilang dan peralatan canggih ini tidak ada gunanya sekiranya tidak ada kepakaran. Kerana itu, aset utama MILDEF ini sebenarnya ialah bakat-bakat tempatan yang diasah sejak ia ditubuhkan dalam tahun 2005 lagi. Oh, 2005 ya. Nama kami Amali Firdaus bin Saini, asal dari Kuching. Kami dalam Departmen R&D Engineering. Saya Anissa Fika Syairah binti Mazlan. Saya berasal dari Brunei 9. Saya intern di bahagian engineering di MILDEF. Saya adalah keluaran Tibet. Nama saya Nasrul Adlan. Saya dari Dungung Terengganu. Saya daripada Departmen R&D Engineering. Nama saya Ahmad Ziad Rahman bin Ahmad Zaidi. Saya berasal daripada Kulim, Kedah Darul Aman. Saya dari Jabatan Kejuruteraan, bahagian Elektrikal, Elektronik dan Persenjataan. Nama saya Muhammad Hafiz bin Azizan. Saya berasal dari Kedah. Saya daripada Engineering Department, memegang jawatan sebagai Production Engineer. Saya Nur Hidayah, berasal daripada Johor Bahru. Saya dari Jabatan Berbagai Pemasaran. negeri ada, guys. Saya Haris. Saya daripada Pahang. Saya daripada Department Engineering, ditugaskan untuk menjaga laser cut ini. Hai, saya Carmila, berasal daripada Kelantan, bertugas di Jabatan Perolehan. Saya Hasrul bin Jamal Abdul Nasir, berasal daripada Sungai Petani Kedah, jawatan sebagai Head of Department Operation MILDEF. Saya Nadia, berasal daripada Kedah dan saya daripada Jabatan Sumber Manusia. Saya Wan Muhammad Anik Syamil bin Masabri, berasal daripada Pasir Putih, Kelantan. Saya sebagai Logistik Eksekutif di bawah Department Procurement. Hai, saya Azrin, berasal dari Pahang, bertugas di Jabatan Perakaunan. Saya Muhammad Syahir bin Arifin, berasal daripada Melaka, Department Marketing. Semua kepakaran untuk membina kenderaan perisai ini kita dapat daripada kemahiran maintenance, repair dan overhaul. Pengalaman yang kita ada selama 10 tahun kita gunakan untuk membaiki kenderaan perisai yang ada di dalam perkhidmatan tentera. Dan seterusnya daripada situ kita dapat belajar dari segi teknik welding dan juga kita menerima ilmu untuk belajar daripada segi material yang kita gunakan dan juga suhu untuk welding, jenis rod dan juga pelbagai lagi ketebalan yang kita gunakan untuk membina kenderaan perisai. Masa yang digunakan untuk membangun, membina dan mendesain satu kenderaan perisai mengambil masa dalam 6 bulan. 6 bulan pertama kita gunakan masa ini untuk desain satu konsep. So konsep ni kita ambil spesifikasi daripada tentera. So berapa pintu perisai yang digunakan, berapa ketebalan, standard level yang diperlukan. Dari situ kita boleh dapat tahu berat dan juga tayar yang perlu digunakan dan juga enjin yang digunakan. So benda paling penting adalah berat. Berat ni sebab enjin, transmission, Ezel dia ada berat dia sendiri. Dan juga kita akan ada berat untuk kru. So peralatan yang berada di MILDEF ni seperti mesin laser cutting, hydraulic press brake machine, kita mampu menghasilkan sebuah kenderaan perisai tanpa mengantung harap kepada syarikat luar ataupun negara luar kerana semua di MILDEF kita buat in-house. So kualiti tu amat dititik beratkan di syarikat MILDEF ini tanpa kompromi lah. Untuk setiap kenderaan di MILDEF, kami akan mengikuti piawaian antarabangsa iaitu MIL Standard 461F, 461G untuk elektromagnetik, EMI, EMC dan juga 810 untuk vehiculization untuk karat dan juga air laut masin. So untuk testing ni kita ada fasiliti di Strike di Kajang, Selangor, di mana fasiliti ni akan memeriksa kenderaan ini dari segi pengujian
dan juga ketahanan kenderaan itu sendiri. Produk kena perisai syarikat MILDEF dihasilkan oleh warga tempatan dan juga vendor-vendor tempatan akan membekalkan beberapa produk untuk penghasilan kena perisai. Individu ini berasal daripada kampung Bukit Rawa, Sedim, berhampiran dengan Pekan Kulim. Anak jati Kedah ini ialah anak kedua daripada 7 orang adik-beradik. Ayahnya ialah seorang petani yang mengusahakan kebun getah dan juga ladang sawit. Mereka bukan daripada golongan yang senang. Pernah beliau berkongsi dengan saya untuk meneruskan kehidupan mereka sekeluarga terpaksa makan nasi dan garam. Kerana itu beliau berusaha gigih dan meneruskan pengajian di dalam bidang otomotif. Tugas pertama beliau sebenarnya ialah sebagai seorang mekanik di sebuah syarikat otomotif. Beliau ialah Datuk Seri Muhammad Nizam Kasa. Jadi Datuk, guys. Beliau juga ialah pengasas dan juga pengarah urusan untuk MILDEF International Technologies. So, apa kata kita dengar daripada beliau sendiri tentang sejarah dan hala tuju MILDEF. Okay, MILDEF ditubuhkan pada tahun 2005. Kita lebih 20 tahun lah di dalam bidang ni. So kita merupakan salah sebuah syarikat Bumi Putra, dan kita bernaung di bawah industri pertahanan, iaitu di bawah kumpulan kerja otomotif. Kita mempunyai tenaga kerja lebih kurang 150 orang. 10 orang ialah engineer, yang selebihnya pengurusan dan production. Tujuan utama MILDEF ditubuhkan adalah pertama sekali kita mewujudkan teknologi tempatan. Kita mengelahirkan bakat-bakat tempatan tanpa bergantung kepada negara luar lah. Bidang ini adalah satu bidang yang bukan mudah pada kita kerana kebiasaan bidang ini dimonopoli di Eropah, di negara barat sudah telah lama berkembang. Tapi walau bagaimanapun kita percaya bahawa kita mempunyai cara tersendiri, kerana di dalam kawasan kita yang paling penting adalah produk-produk yang kita lahirkan sesuai diguna pakai di dalam negara. Kita adalah subject matter expert di dalam climate ataupun tropical issue, di mana negara-negara luar tidak menitik beratkan tentang perkara-perkara sebegini. Kebiasaannya produk-produk daripada Europe apabila diguna pakai di rantau ini mempunyai beberapa isu yang kita kena pasti, dan apabila kita dapat menyelesaikan isu-isu tropikal ni, kita merupakan satu syarikat yang akan menjadi pakar rujuk, dan kita juga bekerjasama dengan pihak STRIKE, iaitu di bawah Kementerian Pertahanan, di mana STRIKE juga adalah badan yang mempersijil, yang mengeluarkan sijil tropical, subject matter expert tropical issue. Kebiasaan mindset kita adalah memandang kepada Europe lah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu proof of concept. So apa yang kita buat, kita melahirkan produk, kita membuat uji nilai, kita membuat testing dari segi mobility, dari segi firing, dari segi protection kenderaan itu, sehinggalah produk tu jadi batang, dan ini meyakinkan pihak customer kita untuk menggunakan produk kita. Kita hala tuju, insyaAllah lebih kurang 5 ke 10 tahun kita ingin menjadi salah sebuah syarikat di rantau Asia ini mengeksport produk serta teknologi kepada negara-negara luar. Keren. Ini ada satu peluang perniagaan yang baik, yang ada nilai tambah pada negara untuk generate ekonomi negara. Bila nawaitu itu ialah untuk memajukan negara, kita sudah berada di landasan merdeka yang sebenarnya. Syarikat-syarikat tempatan yang membawa jenama mereka sendiri ini memang layak dan patut dibantu supaya mereka mampu membawa jenama mereka keluar daripada negara ini ke pasaran global. Apa sahaja yang mereka perlukan, memang kita patut memberi bantuan, dan paling penting sekali kita sebagai rakyat tempatan harus menyokong inisiatif daripada syarikat-syarikat ini kerana mereka berani bermain di taman permainan yang selalunya dimiliki oleh orang luar. Apa yang dilakukan oleh MILDEF International Technologies ini ialah untuk membuka lembaran baharu di dalam dunia industri otomotif negara. Ini ialah satu cabang otomotif yang jarang dilakukan oleh mana-mana negara di rantau ini. Jadi ini ialah peluang keemasan kita untuk berdiri lebih tinggi daripada mereka yang lain.
Demi negara tercinta. Demi negara. Guys. Selamat Hari Merdeka. 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 Keren banget guys ya. Jadi Mildev ini mempunyai impian yang cukup besar banget guys ya. Sebab dia mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun akan datang dia ingin diekspor, bukan hanya digunakan di dalam negeri saja guys ya. Jadi kemarin yang ada yang bilang Malaysia tidak mempunyai kendaraan jentera berat seperti apa, nih sekarang ini udah ada nih ya, udah ada, dan ternyata itu dari sejak tahun 20 tahun lepas guys ya. Sebab awal mulanya itu ialah dia membaik pulih ya, sebab ini kan di bawah naungan ketenteraan Malaysia pastinya guys ya, membaik pulih dan mereka bentuk lagi ya, desain lagi, dan akhirnya sekarang ini sudah menciptakan sendiri guys ya, tarantula dan banyak tadi ya, ada 3 jenis ya guys ya, dan itu memang compact banget dan beratnya ada yang berbeda-beda dan sudah diuji, dites secara langsung, dikenakan tembakan dan juga bom itu, tapi aman guys ya. Jadi respect and salute guys, luar biasa, dan ternyata memang sudah ada, dan ini bisa menjadi salah satu otomotif Malaysia lagi gitu ya. Sebab kan kemarin udah ada Proton dari sejak tahun 80-an dan sekarang ini udah ada lagi dalam segi aspek ketenteraan guys ya, yaitu dimana ini memang negara-negara luar ini kan biasa dimonopoli oleh negara barat guys ya, tapi sekarang ini sudah ada di rantau Asia ini. Di Indonesia juga ada cuy, yaitu Pindad yang menciptakan seperti tarantula dan kayak itu tadi hampir sama guys ya. Tapi enaknya ya di Malaysia ini disokong penuh oleh kerajaan dan warga tempatan juga menyokongnya gitu loh guys. Jadi dia orang-orang tempatan ini murni ya, dia mempunyai pengalaman ya, mempunyai kecanggihan, dan dia mampu untuk membuat produk tersebut, jadi disokong lah guys ya. Sebab kalau di Indonesia ini banyak sekali orang-orang yang mempunyai kepinteran seperti itu juga guys ya, tapi kadang tidak disokong oleh pemerintahnya. Sebab itu ramai yang bekerja di luar negeri dan bisa menciptakan kendaraan di sana, menciptakan alat-alat yang canggih di luar negara sana, lebih dihargai gitu loh guys ya. Jadi ya terbaik ya, semoga Mildev semakin maju dan berjaya guys ya, menempa nama di serata dunia, sebab ini adalah demi negara. Respect and salute guys ya. Jadi apa pandangan kalian cuy, silahkan berikan komentar terbaik Anda. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.